بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. InsyaAllah hari ini kita akan sambung balik pengajian kitab Muqaddimah Hadramiyah. Kita masuk bab antara bab yang kedua terakhir daripada bab taharah, iaitu babut tayammum. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. Amin. باب التيمم. Bab pada menyatakan hukum hakam bab tayammum. Ya, tayammum ni, bab tayammum antara masalah yang penting dan masalah yang besar dalam mazhab Syafi'i. Kerana ada beberapa masalah yang dinyatakan dalam bab tayammum adalah antara masalah-masalah yang paling rumit. InsyaAllah kita akan tengok. يتيمم المحدث والجنب لفقد الماء والبرد والمرض. Baik, ia tayammamu, maka bertayamum. Ia tayammamu, yakni bertayamum. Al-muhdisu, yakni orang yang berhadas. Wal-junubu, dan orang yang berjunub. Maka faham daripada murad yang disebut dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah ni, tayamum boleh sama ada kerana hadas, yakni hadas kecil, ataupun kerana berjunub. Sebab apa boleh bertayamum? Ada 3 sebab yang dinyatakan. Lifaqdil ma', kerana ketiadaan air. Di masalah ketiadaan air, kita kena faham, ketiadaan air boleh jadi dalam 2 masalah. Pertama, ketiadaan air daripada sudut hissi. Yang kedua, ketiadaan air daripada sudut hukmi. Nanti pengarang akan sebut, tapi kita sebut dulu peringkat awal. Ketiadaan daripada sudut hissi jelas, yakni air tak ada. Zahir memang air tak ada di kawasan tu, dan dalam bekalan kita pun tak ada air. Itu ketiadaan air daripada sudut hissi. Adapun ketiadaan air daripada sudut hukmi dengan maksud apa? Air ada, tapi syarak menghukumkan seolah-olah tak ada air. Contoh guan, kita ada air. Air ni cukup untuk simpanan kita dalam permusafiran, ataupun air ni cukup untuk makan, minum kepada haiwan ternakan kita yang kita bawa dalam tempoh musafir. Maka walaupun ada air ketika itu, tapi syarak hukumkan seolah-olah tidak ada air. InsyaAllah masalah ni akan diperincikan di masalah hadapan. Cuma kita sebut dulu peringkat awal. Wal bardi, dan juga kesejukan. Sejuk boleh menyebabkan kita bertayamum. Tapi adakah semata-mata sejuk? Hukumnya tidak. Nanti syarat-syarat tayamum kerana sejuk akan disekarang oleh pengarang. Wal maradi, dan kerana sakit. Sakit juga boleh tayamum. Tapi adakah mutlak? Tak. Ada syarat dia. Baik, sambung. فإن تيقنا فقد الماء تيمم بلا طلب. فإن تيقنا فقد الماء, sekiranya dia yakin akan ketiadaan air, tayammama bila talabin, maka dia boleh tayamum tanpa mencari air. Bila sebut yakin, yakni mi'ah bil mi'ah, 100%. Tidak ada zan, tidak ada waham, tidak ada syak. Tak ada kemungkinan, tak ada terus. Duduk tengah-tengah padang pasir, tengok memang sayur, memang orang kata benda, memang kosong, lapang je. Memang nak ada air itu mustahil. Ketika itu yakin tidak ada air, maka tidak wajib dia talak air. Yalah. وإن توهم الماء أو ظنه أو شك فيه فتش في منزله وعند رفقته. Sama lagi. وتردد قدر حد الغوث وقدره بعضهم بغلوة سهم. Baik. Wa in tawahhama, sekiranya dia waham. Al-ma, waham adanya air. Waham ni maksud waham benda, kemungkinan ada air tu berat. Kita kena faham muslim-muslimat ada 5 istilah. Dia sebenarnya istilah ni bukan istilah dalam masalah fiqh. Dia istilah dalam usul fiqh. Istilah dalam usul fiqh dia ada yakin. Yakin benda 100% tu yakin. Yang kedua waham, berat sangkaan. 99 sampai 51. Yang ketiga dipanggil syak. Syak ni benda 50-50. Yang keempat dipanggil zan. Zan ni benda 49 sampai 1. Yang terakhir sekali jahil, kosong. Dia asalnya pembahagian 5 ni
hanya dalam usul fiqh akidah. Usul fiqh akidah. Dalam masalah fiqh hanya bagi 3 je. Fiqh hanya bagi 3. Fiqh hanya ada yakin, syak dan jahil. Bila sebut zon, bila sebut waham, semua masuk dalam syak belaka. Tapi dalam masalah ni, apabila pengarang kitab kita, dia bezakan, dia sebut tawahhama, au zannahu, au syakka, maka idza ijtama'a ikhtalafa wa idza ikhtalafa ijtama'a. Faham? Asalnya kalau berpisah dengan satu maksud. Kalau dia bawa syak, samalah zon, samalah waham. Tapi ketika mana dia himpunkan 3 istilah ni dalam satu ayat, maka murak dia sama. Faham? Gua ni maksud yang tadi. Zon tu hak bawa dia yakin tak? Silap. Anda silap bagi ni. Silap bagi. Masya Allah. Astagfirullah. Yang pertama yakin. Yang kedua zon. Zon ni pada 99 sampai 51. Syak 50-50. Waham 49 sampai 1. Jahil 1. Ma'alish. Maaf banyak. Tersilap dalam menerang. Baik. Jelas dah. Maka di sini benar. Yakni ada sangkaan air. Sama ada sangkaan tak berat, ataupun sangkaan tak kurang, ataupun sangkaan tadi 50-50, maka dia kena cari air. Cari ke mana? Fattasha. Maka dia cari. Fi manzilhi, pada tempat turunnya. Maksud apa tempat turun? Yakni tempat duduk dia, tempat tinggal dia. Sebab dulu, orang bila musafir, ataupun rumah dia kena cari sekitar rumah dia, ataupun tempat hak ia dirikan kemah. Dia kena cari sekitar dulu. Wa inda rifqatihi, dan juga di sisi temannya. Kena cari air di sisi teman dia. Maknanya tanya, ada tak air? Ada tak air? Lepas tu, adakah memadai situ? Tak. Dia kena tambah lagi. Wa taraddada qadra haddil ghaus. Maka dia kena berulang alik. Qadra mana? Haddil ghaus. Haddil ghaus. Berapa jarak haddil ghaus ni? Wa qaddarahu, maka diqaddarkan haddil ghaus tadi tu, ba'duhum, oleh sebahagian mereka. Mereka mana? Mereka ulama. Bi ghalwati sahmin, dengan lontaran panah. Dia lontaran panah ni kata ulama lebih kurang 300 hasta ataupun 150 meter. Dia muslim-muslimat. Pertama gini, kita kena terang dulu. Dia dalam masalah tayammum ni, ulama dia ada 3 istilah. Dalam masalah tayammum, ulama akan sebut 3 istilah. Pertama, haddil ghaus, haddil qurb, dengan haddil bu'. Ada 3 istilah. Sekiranya haddil ghaus ni benda, dia kena faham. Dia orang dulu, dia musafir, dia akan gerak kumpulan. Jadi, bila pecah tu, ghaus ni benda, minta tolong. Ghaus ni bantuan, minta tolong. Maksud haddil ghaus, yakni kalaulah dia pecah, dia hak ni buat kerja ni, hak ni buat kerja ni, bila dia minta tolong, dia sahut, maka kawan dia boleh dengar. Tu haddil ghaus. Sebab tu ulama anggur dengan qadar panahan panah. Sebab bila contoh rimah nak mari terkang ke binatang buah ke, ataupun orang nak mari serbu ke, boleh beri bantuan dengan panahan. Sebab tu dipanggil haddil ghaus. Baik. Hak ulama letak haddil ghaus ni 300 hasta. 300 hasta ni kalau buka dalam kitab Taqrirat Sadidah sebut 150 meter. Dalam kitab tu ada sebut. Ada. Yang kedua haddil qurb. Haddil qurb ni benda dekat. Dekat ni maksud apa? Haddil qurb. Qurb ni dekat. Maksud dekat apa ni? Bila orang dulu, bila dia musafir, dia akan gerak musafir kumpulan. Dulu tak boleh musafir seorang, kena musafir kumpulan sebab nyawa, harta. Jadi musafir kumpulan. Bila musafir kumpulan, siapa dekat satu tempat, dia akan bagi tugas. Maka haddil qurb ni mana? Qadar orang ghalib pergi cari kayu api ataupun cari keperluan. Maknanya dia akan gerak sekitar tu. Maka haddil qurb ni kalau dalam kitab ni dia akan sebut 6,000 lakah. Cuma kalau kira dengan kilo, maka ulama dalam mazhab Syafi'i, ulama mu'asarah khilaf. Kalau kita buka dalam kitab Taqrirat Sadidah, dia akan sebut 4.5 km. 4.5 km. Ada sebahagian kitab sebut 2 km lebih, tapi yang lebih ihtiyat 4.5 km. Ada pun haddil bu',
iaitu lebih daripada haddil qurb. Lebih daripada 4.5 km, maka dipanggil haddil bu'. Dan apa? Kita akan temu perbahasan. Maksud dia pada sini, sekiranya ada sangkaan ada air, sama ada sangkaan tadi sangkaan yang berat ataupun sangkaan yang ringan, semata-mata ada sangkaan adanya air, maka ketika itu wajib dia mencari air pada sekitarnya. Sekitar mana? 150 meter. Yalah, sambung. Dekat ya. Tapi ingat satu isu, masalah cari air ni mestilah mencari air selepas masuknya waktu. Sekiranya dia mencari air sebelum masuk waktu, maka ulama kata tidak memberi manfaat. Sama ada dia cari dalam haddil ghaus ataupun haddil qurb, dia cari tadi sekiranya dalam tempoh masa sebelum masuk waktu, kata ulama tak ada manfaat. Jelas. فإن لم يجد تيمم. Sekiranya tak ada mana? Tak ada dalam sekitar tadi. Sekitar 150 meter. Asalnya zan, dia ada sangkaan ada air. Kemudian dia cari. Cari sekitar 150 meter keliling dia, cari habis cari. Tak ada juga. Tayammum. Maka dia tayammum. وإن تيقن وجود الماء طلبه في حد القرب. Wa in tayaqqana, sekiranya dia yakin wujud al-ma, adanya air. Ada orang khabar kawasan ni memang ada air tapi kena cari sikit maka yakin ada perkhabaran ataupun dia pernah lalu dah jalan tu, memang ada air, cuma ketika tu tak ada, dia kena, maka ketika itu talabahu fi haddil qurb, maka dia kena cari sekitar haddil qurb. Dia kena cari sekitar tempoh haddil qurb. Berapa haddil qurb? 4.5 km. Dia kena cari sekitar. Ya, masalah kalau haddil ghaus semata-mata zon kena cari. Adapun haddil qurb dia yakin. Faham? وهو 6,000 خطوة. Baik, berapa haddil qurb tadi? Jarak haddil qurb tu iaitu 6,000 khatwatin. 6,000 langkah. Jadi nak kira ni langkah orang beza-beza. Kita pula hak jenis malah 1, 2, 3 wak gerak akah. Maka ulama pun kira-kira siap 4.5 kilometer. فإن كان فوقه تيمم. Sekiranya lebih daripada had tu, lebih, orang kabur ada air, nunggu 6 kilometer, ketika tu boleh tak ia tayammum? Boleh, tak ada masalah. Tapi satu isu, kita kena ada apa hak tu, isu tu ia akan ada masalah. Sambung. والأفضل تأخير الصلاة إن تيقن وصول الماء آخر الوقت. Dan yang afdalnya takhirus salah, mengakhirkan salat. In tayaqqana, sekiranya yakin wusul al-ma', sampainya akhir al-waqti. Akhir waktu. Masalah ni kita nak taswir mana? Kalau dalam sebahagian kitab, dia taswir masalah ni iaitu dia jalan banyak rombongan. Kalau kita buka dalam kitab-kitab syarah, dia taswir masalah ni kalau banyak rombongan. Maksud mana? Rombongan kita tak ada air, tapi rombongan belakang ada. Rombongan hak belakang kita akan ada air. Cuma nak boleh sapa rombongan belakang tu, dia dengan kita ni nak boleh ke sapa tu sejam ni ataupun sejam lebih. Maka ketika itu mana afdal, kita semayang di awal waktu ataupun kita tayammum, semayang di awal waktu dengan tayammum ataupun semayang di akhir waktu tapi dengan adanya wuduk. Kata ulama yang afdal sembahyang di akhir waktu kerana untuk menyempurnakan dengan wuduk. Jelas dah? Jelas. Ya, tapi ulama bahas pula satu isu. Mana afdal? Sekarang ni kita tahu dah kumpulan belakang ada air. Ni masalah lah, timbul masalah. Masalah mana? Kita tahu kumpulan belakang ada air, tapi kumpulan kita ni, geng-geng kita ni kata, malah tunggu nak tidur lah ni. Jadi, ia pakat nak tayammum. Kita nak tunggu air sebab nak ambil afdal. Jadi, ia pakat nak tayammum, nak semayang jemaah. Jadi, ketika ni mana afdal? Kita semayang jemaah ke? Tapi kita tunggu air. Tapi kalau tunggu air menyebabkan kayak gini, kita semayang seorang. Nampak? Jelas tak masalah? Kalau kita tayammum sekarang, kita boleh jemaah. Tapi, tayammum tak sempurna taharah kita. Ataupun kita wuduk secara sempurna sebab tunggu air, tapi kayak gini kena semayang seorang.
Kata ulama ketika ni afdal semayang Jumaat. Faham? Cuma kalau di semayang Jumaat, lepas tu tak sampai sebelum akhir waktu, dia kena qada. Dia kalaulah tempat tu tempat yang ghalib ada air, maka dia kena qada. Tapi kalau bukan tempat ghalib kena air, tu tak ada masalah sebab selesai dah semayang. Lah. ولا يجب طلبه في حد الغوث وحد القرب إلا إذا أمن نفسا ومالا وانقطاعا عن الرفقة Wa khurujal waqti. وخروج الوقت. Dan tidak wajib mencari air. Talabuhu ay talabul ma'. Tidak wajib mencari air fi haddil ghaus. Tidak wajib mencari air haddil ghaus 150 meter. Haddil qurb 4.5 km. Melainkan ada syarat dia. Adakah semata-mata wajib cari? Tak, ada syarat. Syarat dia benda illa iza amina nafsan wa malan. Aman harta dirinya dan hartanya. Wanqita'an anir rifqah, dan dia ni selamat. Amin atah balik wa tu wal atah pada amina. Selamat daripada terputus daripada rifqah, kawan-kawan, rombongan dia. Maknanya kalau dia pergi ambil air, boleh. Memang ada orang dia tahu ada air sebab dia biasa lalu jalan tu. Tapi kalau dia pergi ambil air, menyebabkan rima makan dia. Dia bahaya nyawa dia. Ataupun kalau nak pergi kena tinggal harta, menyebabkan hilang harta. Ataupun kalau pergi menyebabkan tinggal kumpulan sebab kumpulan dia tengah gerak. Maka ketika ini ulama kata tak wajib. Ataupun wa khurujal waqti, ataupun keluar waktu. Betul lah boleh pergi ambil, tapi kalau pergi ambil, pergi cari, bukan pergi ambil, pergi cari tu menyebabkan habis waktu. Maka kata ulama ketika ni tak wajib. Tapi masalah khurujal waqti, keluarnya waktu, sekiranya tempat tu tempat yang jarang ada air. Tapi kalau tempat itu masalah tempat yang penempatan. Sebab orang akan buat penempatan tempat ada air. Penempatan, yakni tempat hak ghalibnya ada air. Tiba-tiba kita tak jumpa. Maka ketika itu tidak masalah kita cari walaupun lebih pada waktu. Lebih pada waktu solat. Keluar pada waktu solat. Sebab apa? Sebab dia apa ilah? Orang tanya, dah buat apa Ustaz? Dah, bukankah keluar waktu ketika itu haram? Dia gini. Sebab kalau kita tayamum, kata ulama, tayamum tempat yang ghalib ada air, maka wajib qada. Faham tak? Maka ketika itu kena cari. Faham? Sama. فإن وجد ماء لا يكفيه وجب استعماله ثم تيمم. Baik. Wa in wajada ma'an la yakfihi. Sekiranya ada air, la yakfi, tapi air tidak memada. Maksud mana? Ada air nak buat wuduk, contoh. Air keperluan, dia ada air 10 botol. 5 botol untuk binatang ternakan. 4 botol untuk minuman dia. Ada sebotol lebih. Tapi sebotol ni cukup untuk basuh muka, basuh tangan. Sapu kepala, basuh kaki tak dang. Ataupun dang untuk basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki tak dang. Apa tak? Lebih daripada keperluan dia dah. Ada, tapi cukup untuk sempurnakan, tak mampu sempurnakan hak wajib. Maka adakah ketika itu automatik dia boleh tayamum? Kata ulama ada, wajib isti'maluhu. Wajib dia guna dulu air hak ada ni. Maknanya wajib dia basuh muka dulu, wajib dia basuh tangan dulu, sapu, kemudian summa tayammama, kemudian dia baru boleh tayamum. Dah tayamum sapu kaki lah. Tak, tayamum macam biasa. Sapu muka, sapu tangan. Dah Ustaz, sekarang ni awak tak basuh kaki, buat apa benda? Tak, sekarang ni tayamum. Jelah. ويجب شراؤه بثمن مثله إن لم يحتج إليه لدين مستغرق. Baik. Ni masalah baru pula. Wayajibu syira'uhu, dan wajib belinya air. Bisamani mislihi, dengan harga yang misalnya. Maksud dia harga ghalib. Illam, melainkan yahtaj ilaihi, berhajat kepadanya saman. Ilaihi saman. Lidainin,
mustaghriqin, yang menghabisi hartanya, ataupun au mu'natin safarihi, ataupun berhajat ketika musafirnya. Dimaksud kan dia gini. Kata para ulama, kalaulah ada air, contoh kita cari-cari ada air, tapi air tu milik orang. Air tu hak orang. Tuan yang kata boleh nak ambil, tapi syarat dia mana? Kena bayar. Maka kata ulama, ketika itu ada 3 syarat. Wajib kita beli air, tidak boleh kita tayamum sekiranya cukup 3 syarat. Apa ni 3 syarat? Syarat pertama, mestilah ada duit. Kalau tak ada duit, tak apa, boleh tayamum lalu. Syarat yang ketiga, mestilah harga itu mislihi, bisamani mislihi. Maksud dia, bukanlah bila ia tahu orang payah, ya akak harga parah. Harga roliknya segelas ni RM1, ia bahang 10 ya. Walaupun ia ada piti ketika tu, tak apa ia tak payah. Ia ada piti 400. Kerana akak harga, boleh tak? Syarat ketiga, mestilah duit tadi dia mencukupi. Kalaulah ia beli, syarat ketiga, tidak menyebabkan habis bekalan dia, sama ada bekalan musafir ataupun bekalan bayar hutang. Yang ni contoh kan ni. Contoh dia ada hutang. Hutang tu dengan duit dia ada lebih hutang daripada duit. Maknanya kalau beli ni tak boleh bayar hutang, ataupun kalau beli ni menyebabkan dia habis bekalan dalam musafir, maka kata ulama tak apa. Ulama buat masalah kan, harga tak ada lebih daripada hak biasa. Contoh ia letak 20, tapi ada piti 100. Wajib tak ia beli? Tak wajib. Boleh ia tayam, walaupun ia mampu beli lah. Tapi afdalnya ia belilah. Tapi afdalnya betul lah, afdalnya ia beli lah. Sama. أو مؤنة سفره أو نفقة حيوان محترم. Yang duit tadi ia nak beli tu sama ada menyebabkan habis, menyebabkan tak mampu bayar hutang, satu masalah, atau menyebabkan habis bekalan. Bekalan dia, bekalan pergi dan balik. Ataupun duit tadi untuk nafkah hayawanin muhtaramin, untuk hayawan yang dihormati. Duit tadi untuk beli makanan kuda dia, ataupun untuk beli untuk muhtaram. Bila sebut muhtaram, maka keluar daripada dia berapa? Hak dak ghairu muhtaram. Pertama, hak ghairu muhtaram orang murtad. Orang murtad dia hukum ghairu muhtaram. Yang kedua, kafir harbi, ghairu muhtaram. Yang ketiga, zina muhsan, ghairu muhtaram. Zina muhsan ni benda, orang zina yang penuh rasa jima' yang halal. Yang keempat, orang yang tinggal semayang. Yang kelima, babi. Yang keenam, qalbul akur, anjing hak gila. Adapun kalau anjing hak wak buru, anjing hak wak jaga ternakan, jaga keselamatan, hak tu dia dihormati kata ulama. Jelas dah. Hak tu boleh tengok dalam kitab Safinatun Najah balik lah. Sama. Wayajibu talabu hibatil ma'. Ni masalah baru pula. Wayajibu. Ni masalah baru. Wayajibu talabu hibatil ma', dan wajib terima pemberian air. Hibah ni pemberian. Kawan kita ambil air ni, kita cari air ada. Kita tak minta dia, sebab kita tak puas hati lama dia, musuh. Jadi cari tak ada. Dia pun hibah air ke kita. Bila dia hibah, boleh tak kita ambil? Wajib kita ambil. Kalau kita tayamum tak sah. Wasti'aratu dalwin dunattihabi thamanihi. Wajib juga kita ni terima benda. Wa ni wa ataf pada hibah. Hibah orang hibah benda. Isti'arat bukan. Wayajibu. Atah ni atah pada yajibu. Wayajibu isti'aratu dalwin.
Dan wajib pinjam bekas. Maksud mana? Dia cari, ada jumpa perigi tapi perigi nu dalam. Nak ambil air tak boleh, kena cari bekah. Maka ketika itu wajib pinjam bekah. Faham? Wajib pinjam bekah. Dunatihabi samanihi, tapi tak wajib. Tak wajib pada tihab. Tihab ni sama dengan hibah. Tihab sama makna dengan hibah. Yakni benda tidak wajib kita terima pemberian duit. Duit mana? Samanihi, harga air. Kawan kita air tak ada, tapi dia kata harga air ambil amu 10 ya. Pergi beli air. Kata ulama tak wajib. Sebab apa ulama kata tak wajib? Sebab ghalib sama ada pemberian air ke, harga air ke, ataupun pemberian bekas ke. Sebab apa? Kerana kata ulama dia akan menyebabkan ukit. Ngukit lagi. Aku dulu tolong. Ia akan menyebabkan ngukit, kata ulama. Lah. Okay, sambung. ولو كان معه ماء يحتاج إليه لعطش حيوان محترم Tak habis. ولو في المستقبل وجب التيمم. Ni masalah baru. Walau kana ma'ahu ma'un yahtaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaram. Sekiranya bersamanya ma'un, ada air. Tapi air tadi yuhtaju ilaihi, yang berhajat kepadanya air. Li'atashi hayawanin, untuk menghilangkan dahaga. Menghilangkan dahaga hayawan muhtaram. Bila sebut haiwan muhtaram, kita sebut dah tadi. Selain daripada 6. Bila sebut 6, itu dia ghairu muhtaram. Walau fil mustaqbal, walaupun pada masa akan datang. Wajabat tayammum. Contoh masalah mana? Air ada 10. Tapi air 10 ni untuk kegunaan bini kita, anak kita dan juga haiwan tunggangan kita. Kegunaan bila? Akan datang. Bukan sekarang. Maknanya kita buat kira-kira tu, nak boleh ke siapa perkampungan baru untuk ambil air tu 10 ni. Maka kata ulama, boleh wajib dia tayamum ketika itu. Jelas dah? Okay, selesai masalah faqdul ma', kehabisan air. Ni masuk masalah baru pula, syarat-syarat tayamum kerana sakit. ولا يتيمم للمرض إلا إذا خاف من استعمال الماء على النفس. من استعمال الماء على نفس أو منفعة عضو أو طول المرض أو حدوث شيء قبيح في عضو ظاهر. Baik, wala yatayammamu, dan tidak boleh tayamum lil maradi, kerana sakit. Maksud benda sini, kita tayamum kerana sakit bukanlah alal itlaq. Sakit je tayamum, Dok, dia ada syarat-syarat sakit ni. Kerak-kerak bawang dapur, berak darah. Gilua tayamum mayang zuhur. Hukum dia tak sah. Dia ada syarat dia tayamum. Benda illa iza khafa, melainkan sakit tadi tu, iza khafa, sekiranya dia takut, min isti'mali, menggunakan air ala nafsi, takut penggunaan air atas diri ni. Maksud mana? Kalaulah dia guna air menyebabkan mati je, ataupun mudarat ke dia, au manfaati udwin, ataupun menyebabkan kalau dia ni wuduk menyebabkan hilang manfaat anggota. Doktor kata kalau awak wuduk, awak kena air tangan ni, lupuh tangan awak, hilang manfaat anggota. Au tulal mardi, ataupun sakit yang berpanjangan, kena air menyebabkan lambat sakit itu. Au hudusa syasnin, ataupun menjadi syasnin, menjadi cacat, qabihin, yang keji, fi udwin zahirin, pada anggota hak zahir. Maksud mana? Kalaulah kita kena air ni, luluh daging, tangan kan anggota zahir, maka ketika tu tak boleh. Tapi jadi gini, kesimpulan mudah kita buat masalah ni. Kesimpulan mudah sakit ni, kita boleh tayamum kerana sakit ada beberapa sebab. Pertama sebab, kalaulah kena air menyebabkan mati, satu. Ni kesimpulan lah nak buat, kesimpulan mudah.
Yang menyebabkan mati. Yang kedua, kerana menyebabkan bertambah sakit. Bertambah sakit sini benda menyebabkan hilang manfaat anggota ataupun menyebabkan syasnin ni qabihin, kecacatan yang keji. Yang ketiga kata para ulama, kerana menyebabkan sakit yang lama. 3 sebab tayamum. Tayamum kerana sakit kerana 3 ni. Menyebabkan mati, menyebabkan bertambah sakit ataupun menyebabkan sakit tu lambat sembuh. 3 sebab. Baik, timbul isu benda. Baik, kita syok. Syok apa? Kita duduk jauh, lepas tu kan anggota kita ni sakit, tapi tak tahu kalau kena hari ni, rosak dah anggota ni. Syok, rosak dah anggota. Hilang dah manfaat anggota. Apa dah masalah? Hilang manfaat anggota, syok. Maka ketika itu boleh tak ia tayamum? Maka ada khilaf di antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli. Imam Ibn Hajar kata, ketika itu dia boleh tayamum lalu. Tak apa. Imam Ramli kata, tak boleh. Dia kena dapat pengesahan daripada doktor, yang mana doktor tadi, doktor yang siqah. Jelas dah? Ni ada khilaf sikit Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli. ولا يتيمم لبرد إلا إذا لم تنفع تدفئة أعضائه ولم يجد ما يسخن به الماء. Baik. Dan tidak tayamum kerana sejuk. Tidak tayamum kerana sejuk. Ni masalah baru. Kita sebut tadi boleh tayamum kerana sejuk. Baik. Adakah semata-mata sejuk kita boleh tayamum? Tak. Illa idza lam tanfa' tadfi'atu a'dha'ihi. Melainkan kalau dia menyebabkan, kalau dia wuduk masa tu, kerana sejuk tu, hilang manfaat anggota dia. Tanfa' tadfi'ah. Bukan. Tanfa' tadfi'ah. Tadfi'ah ni asal daripada midfi'ah. Midfi'ah ni benda yakni alat midfi'ah alat untuk memanaskan anggota. Kita panggil dia sobah. Tak ada sobah. Dia silap kena baca mula. Wala tayammamu, dan dia tidak boleh tayamum lil baradi kerana sejuk. Illa melainkan idza lam tanfa', tidak memberi manfaat tadfi'atu a'dha'ihi, tidak memberi manfaat pemanas badannya. Yang maksud dia midfi'ah. Kalau Jordan ni panggil sobah. Sobah dia rosak ataupun tak ada tu. Tapi kalau ada sobah sejuk semata-mata, boleh tak dia tayamum? Tak boleh. Walam yajid, tapi adakah semata-mata tak ada sobah je? Tak juga. Dia kena tak ada pula. Walam yajid ma yusakhinu bihil ma. Tak ada juga alat pemanas air. Sakhonah. Dah ustaz, sakhonah rosak oleh tayamum lalu lah. Tak boleh. Apa? Sebab ada dapur masak. Dia bila faham yaskhin sini, yaskhinu semata-mata manah, bukan sakhonah semata-mata. Bukan alat mesin panah tu saja. Dapur kita ada kan? Bahkan kalau kita buka dalam kitab Idah Qawaid Al-Fiqhiyah, Syekh Abdullah Al-Haji dia buat satu misal masalah. Kalaulah kita panah air menyebabkan keluar waktu, adakah kita boleh tayamum ataupun kita kena panah air? Disebut dalam kitab Idah Qawaid Fiqhiyah, Syekh Abdullah Al-Haji kata kena panah air. Sekalipun panah air tadi menyebabkan habis waktu. Faham? Sebab kena qada. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia boleh panah air, Sebab tu semata-mata sakhonah rosak. Boleh tak ia tayamum tak? Nak orang mana Allah Taala uji. Bulan-bulan apa ni? Musim syitak ni, sejuk ni, sakhonah rosak. Allahu akbar. Sakhonah baik, internet pula tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ujian. Tak ada ahli. Biasa dah Allah Ta'ala uji orang kuat iman. Pakat sabarlah. Sama. Wa khafa.
وخاف على منفعة عضو أو حدوث الشيء المذكور. Ataupun kalaulah dia wuduk tadi menyebabkan hilang manfaat anggota. Ataupun bukan hilang manfaat anggota, tapi menyebabkan berlaku kecacatan yang keji di anggota dia. Sama masalah sakit tadi. Jelas dah? Sejuk yang setara ni baru boleh. Ya. Contoh sejuk di kutub. Kalau kena air, mati habis. Sel-sel dalam tu menyebabkan lumpuh. Tu tak apa. Ni sejuk kita di Jordan ni. Tu tak boleh tayamum, jangan reka. Ni dalam kitab kata boleh tayamum kena sejuk. Ada syarat dia. Jangan gopoh doa. وإن خافا من استعمال الماء في بعض بدنه غسل الصحيح وتيمم عن الجريح في الوجه واليدين. Baik. Ni masalah baru. Masalah dia, bila kita timbul isu orang sakit, dia boleh tayamum. Sebab apa? Dia takut. Contoh, dia ada luka sini. Contoh kena minyak panah. Nepuh habis. Doktor kata, ataupun doktor kata, orang tahu dah. Kalau nepuh ni melecur. Nepuh ni bahasa Terengganu. Melecur kerana kena minyak panah ni. Kalau kita letak air, lambat baik. Ataupun kau borak ni merebak kesakitan tadi. Aduh lah, payahnya ngajar. Menyebabkan bertambah sakit. Baik. Jadi gua ni nak selesai. Kata para ulama, ketika itu boleh tayam. Dah macam mana nak tayam? Maka dia ajar sini. Ghasala sahih. Pertama, dia kena basuh dulu hak sahih. Wa tayammama anil jarihi fil wajhi wal yadain. Kemudian, dia tayamum anil jarih, daripada tempat luka tadi. Antu dengan makna badal. Ganti tempat luka tu fil wajhi wal yadain. Ganti tempat luka pada muka dan juga tangan. Jadi maksud gua di sini, dia kata maksud sini Murad Imam Al-Hadrami dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah, yakni wuduk dalam masalah tayamum ketika wuduk kena ra'i tertib. Faham tak? Kena ra'i tertib. Contoh masalah kita buat. Masalah gua ni, seorang tu luka, sama ada luka ataupun pakai pembalut di tangan. Luka ataupun pakai pembalut, sama je masalah dia. Dia luka ataupun pakai pembalut di tangan. Maka ketika itu macam mana dia nak wuduk? Pertama dia kena basuh dulu, basuh muka. Sudah dia basuh muka, kemudian dia nak basuh tangan. Maka dia nak basuh tangan dulu boleh, dia nak tayamum pun boleh. Nak tayamum dulu boleh, nak basuh tangan dulu pun boleh. Maksud basuh tangan sini basuh hak boleh basuh lah. Basuh hak boleh basuh. Lepas tu kena sapu kepala, basuh kaki. Faham tak? Tayamum macam biasa. Muka, tangan. Jelas? Sebab apa? Kena ra'i tertib. Contoh dua tempat balut kat tangan kaki. Tu kek gigi. Sabar dulu. Kek gigi kita sebut akhir. Sabarlah. Siapa bak je. Fa'in kana junuban qaddama ma sya'. Sekiranya dia junub ni benda hadas besar lah. Qaddama ma sya'a. Dia nak tayamum bila-bila boleh. Nak tayamum sebelum mandi boleh, lepas mandi boleh, tengah mandi pun boleh. Sebab apa? Sebab dalam mandi wajib tak ada tertib. Dia sebab Ustaz Ikhwan tanya tadi, Maulana kita tanya. Kita jawab lalulah. Kita jawab lalu. Ya gini. Sekiranya kata ulama, sekiranya tayamum dia itu dua anggota, maka dia kena tayamum dua kali ya. Contoh dia pembalut di tangan dan di kaki, maka dua kali tayamum. Kalau tiga tempat, muka, tangan, kaki, maka 3 kali tayamum. Tapi kalau 4, ngepala-pala habis balut belaka, mumia, maka kata ulama ketika tu wajib setayamum je. Faham? Lepas tu hak tangan dia kira tu, maksudnya contoh kalau dua-dua balut dia kira setayamum ke dua tayamum. Hak tu tak ingat. Hak tu kena cek mula. Hak tu tak ingat. Nanti cuba. Ke sama macam dulu. Ada bukan. Hak tu masalah lain. Ni masalah lain. Hak tu jangan qiyah gitu. Tu qawaid, dia bukan masalah. Hak tu anda tak ingat, kena cek balik. Wa in kana muhdisan. Ada. Tapi apa anda baca tu?
Wa in kana muhdisan, sekiranya dia orang berhadas, tayammama 'anil jarahati waqtal ghaslil 'alil. Maka sekiranya dia orang muhdis, tak dia orang junub, dia nak wuduk bila-bila, dia nak tayamum bila-bila, tak apa. Sebab apa? Sebab mandi wajib tak ada benda. Tak ada tertib. Adapun sekiranya dia muhdis, orang wuduk. Muhdis dengan makna hadas kecil lah. Tayammama, maka dia tayamum anil jarahati, pada jarahah, tempat luka tadi tu, waqtal ghaslil 'alil, pada ketika dia sampai basuh kat tempat tu. Lepas tu kalau macam kalau untuk junub kan, dia tayamum dia kira kan anggota misalnya contoh kalau dia banyak. Dia kira Tak saja, tak ada masalah. Ni masalah junub. okey. Dia bila masalah junub kan dia kira satu anggota. Jadi tak timbul kena basuh 2 kali, tayamum 2 kali, 3 kali, tak timbul isu tu. Summa ثم إن كان عليه جبيرة. ni masalah jabirah ni kena buat nota depan. Kayak gini anak akan buat nota bab tayamum ni kesimpulan kayak gini. Cuma kita buat nota jabirah. Masalah jabirah. Jabirah ni benda pembalut. Muslimat, masalah jabirah ni masalah jabirah ni kita sebut dulu qaul mu'tamad mazhab Syafi'i. Kayak ini baru kita sebut qaul yang bukan mu'tamad. Baik, sekiranya ia ada 2 masalah. Pembalut pada anggota tayamum, pembalut selain dari anggota tayamum. Dua masalah muslimat kita kena faham. Pertama, pembalut ada pada anggota tayamum. Maksud mana? Muka dan tangan. Sekiranya pembalut ada pada muka ataupun tangan, maka kata para ulama, qaul mu'tamad mazhab Syafi'i. Mu'tamad mazhab. Kita sebut qaul mu'tamad dulu. Qaul mu'tamad kata mana? Wajib qada semua solatnya secara itlaq. Maksud mana? Dia pakai dalam keadaan ada suci ke, ada najis ke, apa ke, wajib qada secara itlaq. Sebab apa? Ulama bawa illah. Illah apa? Sebab dia tayamum tu pada muka dan tangan. Dia tayamum sebab nak ganti wuduk. Tiba-tiba tayamum pun tak sempurna kau. Sebab jabirah ada di tangan dan muka. Maka ketika itu wajib qada secara mutlak. Adapun sekiranya selain daripada anggota tayamum, selain daripada muka dengan tangan, maka kata para ulama, dia ada syarat-syarat dia. Syarat dia benar. Syarat pertama, mestilah pakai dalam keadaan suci dari hadas. Suci daripada hadas kecil ataupun suci daripada hadas besar. Syarat kedua, mestilah pembalut itu suci dari najis. Kalau pembalut tu ada najis, maka tak jadi. Syarat yang ketiga, mestilah pembalut tersebut membalut bahagian yang perlu sahaja.
yang perlu saja. Sekiranya tak cukup salah satu daripada 3 syarat ni, tidak cukup, masalah 1, tak cukup, sekiranya tak cukup salah satu dari syarat ni, maka wajib qada. Tapi kalaulah sempurna ke semua syarat, maka tak wajib qada. Masalah ni timbul sekiranya masalah ni sekiranya tidak boleh dicabut pembalut. Sekiranya boleh cabut, wajib cabut. Okay, insyaAllah ana buat nota yang lebih sempurna. Lepas tu upload dalam grup. InsyaAllah. Setakat ni kita buat nota ni. Kita terang dulu sini. Lepas tu kita baca dalam kitab ni jadi mudah sikit lah. Jom, lewat. Kita tu. ثم إن كان عليه جبيرة نزعها وجوبا. Sekiranya ada padanya jabirah, yakni pembalut. Naza'aha wujuban. Cabutnya itu adalah wajib. Wajib cabut. Tapi فإن خاف من نزعها غسل الصحيح ومسح عليها. Sekiranya dia takut nak cabut. Maksud dia kalau cabut menyebabkan lambat bayi, kalau cabut menyebabkan patah, cabut sendiri mula, banyak masalah, maka ghasala sahih, maka dia kena basuh hak sahih. Sahih maksudnya hak ada. Wa masaha alaihi, maka dan dia sapu di atas jabirah tadi. Wa tayammama amma tahtaha fil wajhi wal yadaini. Saya boleh tak? Biar apa? Wa tayammama, ya ada masalah tapi biar hak tu masalah tu biar. Wa tayammama, dan dia tayammum amma tahtaha fi wajhi wal yadaini, dan dia tayammum bila tayammum pada muka dan ganti bagi tepat bawah itu pada muka dan juga tangan. Dia mesti masalah tayammum kerana jabirah ni sama masalah kerana luka tadi. Bila ketika mana kita tengah basuh jabirah. Faham? Wa yajibu عليه القضاء إذا وضع الجبيرة على غير ظهر أو كانت في الوجه واليدين. Dan wajib ke atasnya qada sekiranya jabirah tadi dipakai bukan ketika suci. Au kanat fil wajhi wal yadain, ataupun jabirah tadi pada muka ataupun tangan. Jadi gini lah. Kita terang sebab dalam kitab bukan keseluruhan. Jadi gini, sekiranya pakai pada muka dan tangan, kita maklum tadi wajib qada belaka. Sekiranya luar daripada tangan, contoh dipakai di kaki. Maka bila pakai di kaki, kata para ulama, syarat 3. Mestilah pakai dalam keadaan suci hadas. Dah siapa lah ni suci hadas? Nurse pula awak pakai seming tu puang. Dah bila nak suci hadas? Syarat, tapi katakanlah nurse tu pakai glove orang panggil sarung tangan. Jadi tak kena kulit kita pun ada wudu, tawaduk. Bung belanggar tu, doktor kata kena seming. Sabar dulu, saya nak wudu, beriman. Yang kedua, suci daripada najis. Syarat 3, ambil hak wajib je. Contoh, hak kena pakai ni kaki, hak kena wajib pakai sini. Bukanlah daripada ujung jari sampai ke lutut dia pakai. Bila lebih daripada hak wajib, tak cukup salah satu daripada 3 syarat, maka wajib qada. Hak ni hak ambil ana buat nota ni, hak depan ni, ini pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i.
Namun di sana ada pendapat yang kuat juga dalam mazhab Syafi'i tapi bukan muktamad. Kuat juga pendapat yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, pendapat Imam Nawawi dan sebahagian besar para ulama, iaitu pendapat yang dinaqal daripada Al-Imam Al-Muzani. Imam Nawawi dia pilih pendapat Imam Nawawi dia pilih pendapat Imam Muzani yang sebut tidak wajib qada alal mutlaq tapi dengan syarat mesti tayammum. Faham? Tidak wajib. Ni masalah sama ada di tangan ke, di muka ke, selain muka tangan ke, cukup syarat tak cukup syarat ke, tidak wajib qada di atas pendapat Imam Muzani yang dinaqal dan dipilih oleh Imam Nawawi, iaitu tidak wajib qada tapi syarat dia mestilah pakai tadi dalam keadaan ada wudu. Ada wudu, ada tayammum. Maknanya masa sembahyang tu ada tayammum. Kita bertayammum lah. Tapi contoh kalau dia nak pegang pendapat yang Nawawi, tapi dua dah maksudnya muka dan Tak ada masalah. Walaupun pada anggota tayammum. Maknanya seolah-olah kira selesai. Sebab ia walaupun tayammum tadi tak sentuh kulit. maksudnya dia tayammum atas isyarat. Ya. Alal mutlaq. Kau nak ambil wuduk sebelum tu. Alal itlaq. Alal itlaq ya akhi. Alal mutlaq. Wa yaqdi, dan dia kena qada juga. Qada solat idza tayammama li bardin, kerana dia tayammum kena sejuk. Tayammum kena sejuk, kena qada mula. Au tayammama li faqdil ma' fil hadir, ataupun dia tayammum kerana ketiadaan air, tapi ketiadaan air tadi fil hadir, pada tempat yang ghalib ada air. Contoh di rumah kita, seirbit tak ada air. Irbit ambuh. Seaman tak ada air. Seaman tak ada air, maka dia pun tayammum. Maka ketika itu dia kena qada balik bila ada air. Wal musafirul 'asi bi safarihi, dan juga musafir yang maksiat kerana musafirnya. Dia tayammum kerana musafir. Sebab tak ada air ketika musafir, maka dia tayammum. Tapi tujuan musafir dia kerana maksiat. Maka hak tu ulama kata tidak boleh. Maka dia kena qada mula sembahyang. Sebab ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Adapun kalau maksiat tadi pada hadir, dia contoh di mafru' jangan. Di mafru' lah. Contoh ni contoh. Mafru' bukan mafru' di Jordan. Mafru' ni mafru' nu. Di Urdun. Contohnya mafru' tak ada air. Bila mafru' tak ada air, buat maksiat di mafru', tapi tu tempat bermukim dia. Boleh tak dia ambil rukhsah? Boleh. Dia tak boleh ketika musafir. Musafir tu musafir maksiat. Jelah. Faslun. Pasal baru. Dia dah kita nak pergi bab wudu tayammum, sekarang bab hiyah. Syurutut tayammum 10. Syarat tayammum ada 10. Syarat tayammum ada 10, kita sambung petang ni ya. Syarat tayammum ada 10. Kita sambung petang ni sebab panjang juga. Nampak raya dah habis juga bab taharah hari ni. Muslim-muslimat, taharah kita habis esok. Bab hid nifah panjang juga tu. Yalah dah, kita sambung petang ini. Wallahu a'lam. Ada soalan? Soalan pertama, kalau najis berpindah, skinnya kering sama kering, skinnya anjing tu kering, boleh tak dia sentuh anjing? Masalah setuh anjing satu perbahasan. Masalah berpindah najis satu perbahasan. Cuma masalah boleh tak boleh tu anda lupa. Cuma berpindah dak najis memang dak berpindah najis. Sebab itu pernah berlaku kan di Malaysia, babi masuk dalam masjid. Adakah wajib disamuk semua kapet? Kalau kering sama kering tak wajib. Dah adakah you wajib cek satu-satu semua kering? Tak syarat. Atas umumnya. Allah Allah. Ada soalan? Soalan pada haiwan yang tidak dihormati tadi. Tarikus solah tu selepas dihukum oleh qadi kan? Ya, selepas dihukum oleh qadi.
Tapi kalau sebelum dihukum oleh qadi, kita tak ada hak. Lepas tu soalan untuk Dia asalnya ghairu muhtaram ni benda. Orang hak kita boleh bunuh tu ghairu muhtaram. Orang murtad boleh hukum bunuh, tapi siapa? Qadi. Lagi siapa lagi hak boleh hukum bunuh? Kafir harbi boleh hukum bunuh. Zina muhsan boleh hukum bunuh. Orang tarkus salah pun boleh hukum bunuh. Maka boleh hukum bunuh ni bila qadi jatuh hukum. Sebab tu kunci utama dia kerana boleh hukum bunuh. Jadi situ faham lalu. Yalah, babi dia ni akur ke tak akur boleh hukum bunuh. Ada pun anjing akur boleh bunuh. Anjing hak ada manfaat, hak tu tak boleh bunuh. Ada pun anjing liar hak duduk rolek biasa je, tak ada beri manfaat, tak ada beri mudarat, hak ni berlaku khilaf. Imam Romli kata tak boleh bunuh, Syekh Zakaria Ansari kata boleh bunuh. Ada soalan? soalan untuk pembalut yang membalut luka ada darah, akan dikira najis dah ya, atau suci pembalut tu dari segi asal pembalut? Masalah darah disebut dalam kitab Manhajul Qawim dimaaf. Sekiranya darah tadi darah daripada dia. Lepas tu segi kalau masalah pembalut tu, dia dikira lebih hak wajib tu pada contohnya kalau pada wuduk, maksudnya pada anggota wuduk kan? Bukan masalah lebih hak wajib, lebih daripada keperluan. Lebih daripada keperluan pembalut. Contoh, luka sini, tapi ia dibalut daripada ujung ni sampai ujung ni. Lebih tak daripada hak wajib wuduk, tak lebih, tapi lebih daripada keperluan untuk membalut. Hak tu tak boleh. Kalau contoh masalah tu dia balut di kaki, maksudnya hak sepatutnya balut tu memang balut dah habu lagi. Lepas tu ia lebihkan ke atas tu, Hak tu dah timbul isu sebab hak tu bukan wajib basuh. kecuali dalam masalah ni hak mandi wajib. Mandi wajib tu lain lah. Ada soalan ni? Okey, satu lagi isu orang tanya satu benda. Dah kalau satu masalah timbul, akan timbul iskal. Dia dalam kita ngaji fiqh ni, cuma ni daurah. Tak boleh lah nak buat iskal banyak kan? Buat iskal banyak. Hak lemah jawabnya nah. Itu tak apa, tak ada ke? Ya, kita boleh buat iskal. Iskal sebenarnya masalah ni. Baik. Kalau seseorang tu dia tayamum untuk solat. Tayamum untuk solat, dia semayang, dia nak semayang dia wuduk, lepas tu dia tayamum. Lepas tu masuk waktu asar, dia tak berhadas lagi. Adakah wajib dia ulang mula wuduk, ataupun wajib ulang mula tayamum, ataupun tak wajib terus kedua-duanya? Nak tahu jawapan dia, kita temu petang ni. Wallahu a'lam.